Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, sekejap je. Saya setting komputer siang. Okey, pelajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, pelajar boleh dengar tak suara cikgu? Pelajar semua boleh dengar suara Boleh cikgu? cikgu. Okey, Boleh alhamdulillah. cikgu. Okey, terima kasih. Okey, jadi pelajar hari ini kita teruskan. Okey. Jadi pelajar kita teruskan untuk percutaran terakhir kita. Jadi hari ini kita sambungkan lah. Saya rasa dah hujung-hujung lah ni Dah hujung-hujung, lepas ni kita akan lihat semua. Okey. Alright, jadi pelajar sebenarnya pelajar itu hari kalau pelajar lihat saya memang dah postkan kepada pelajar modul 4 dan juga apa? Modul pecutan. Modul 4 kita ada soalan penyata kewangan. Betul tak? Pelajar tengok dalam buku 4 ada tak pelarasan penyata kewangan? Penyata kewangan soalan SPM cikgu beri. Daripada tahun 2012 sampai 2019. Betul tak? Buku 4, dalam buku 4. Ada tak? Respon sikit. Jumpa tak? Soalan SPM cikgu letakkan di situ. Ada Soalan cikgu. penyata kewangan. Ada yang lain jumpa tak? Yang lain. Jumpa tak? Jumpa cikgu. Okey, ada okey ada. Okey, alright. Kalau ada tak apa, itu kita selepas habis pecutan. Hari ni insya-Allah kita boleh selesaikan Okey, jadi pelajar tanpa buang masa hari ni kita teruskan pelajar Okey, ramai ni pelajar tak masuk ni kelas hari ni. Sebenarnya form 4 ni ramai pelajar asrama sebenarnya ni. Ramai pelajar asrama, mungkin mereka tengok recording lah. Okey, tak apa. Okey, jadi pelajar cikgu teruskan pelajar kelas hari ni kita lihat. Jadi macam biasa pelajar yang pakai handphone boleh pin apa yang cikgu share sekarang. Manakala pelajar-pelajar yang ada komputer ataupun guna tab, pelajar boleh lihat yang ada pin gambar yang ada gambar cikgu. Alright, jadi kita teruskan. Okey, alright. Okey, minggu lepas kita dah buat sampai sini, susun nilai. Betul tak? Cuba lihat balik, betul? Apa cek dengan cikgu? Betul cikgu. Sekejap alamak, tertutup pula. Okey, minggu lepas kita buat sampai susun nilai. Hari ni kita sambung. Muka surat berapa kita sambung? Muka surat 56. Okey, 56 berkisarkan apa? Berkisarkan peruntukan hutang ragu. Kalau pelajar buat biasa buat latihan penyata kewangan, peruntukan hutang ragu mesti ada dalam setiap soalan. Okey pelajar Jadi pelajar boleh rujuk. Okey, sebelum pelajar kita buat selesaikan peruntukan hutang ragu ni, pelajar cikgu nak tunjukkan slide dulu Cikgu nak tunjukkan slide. Okey, kita buat peruntukan hutang ragu. Okey, seperti yang cikgu cerita sebelum ini. Peruntukan hutang ragu, pelajar kena ingat lah. Kena ingat perkataan ragu tu sendiri. Ragu. Apa maksud tu ragu? Apa maksud ragu tu? Ingat lagi tak? Ragu tu apa? Ragu-ragu. Kalau sebut ragu-ragu tu apa? Was-was. Was-was. Kita tak yakin. Betul tak? Kurang yakin. Okey, kurang was, kurang yakin. Jadi sama jugalah, kita kurang yakin sama ada customer kita boleh bayar ke tak boleh bayar. Jadi patut peruntukan hutang ragu ni dia adalah suatu anggaran. Sebab tu dia bagi dalam bentuk peratus. 10, 5%, 2%, 3%. Akaun belum terima iaitu pelanggan yang tidak dapat bayar. Boleh? Okey, jadi kena hati-hati kat sini lah. Okey, jadi belajar kita anggarkan. Jadi sebut je peruntukan hutang ragu, pelajar kena ingat gambar ni. Gambar ni gambar siapa? ABT kita. Ambil yang paling senang dalam situasi sekarang ni, ABT kita ramai yang kena COVID. Ramai kena COVID. Jadi kalau ramai yang kena COVID bertambah, berlaku pertambahan kena COVID, untung ke rugi kita? Kita lalu, untung ke rugi? Rugi. Betul? Ramai customer kita kalau kena COVID dah tentulah rugi. Kalau rugi masuk mana? Belanja kasil. Dah tentulah dia akan menambahkan belanja. Akan menambahkan apa? Belanja. Manakala lawan dia, kalaulah ABT kita, pelanggan-pelanggan kita kurang yang kena COVID. Kurang ataupun tidak kena COVID. Jadi apa?
kita akan untung lah. Sebab apa? Semua sihat dan cergas, semua boleh bayar hutang. Bila untung akan masuk mana? Hasil. Jadi dekat sini pelajar kena ingat, menambahkan peruntukan hutang ragu adalah belanja. Pengurangan peruntukan hutang ragu adalah hasil. Jadi pelajar kena konsep. Kenapa cikgu cakap ni ramai pelajar confuse? Kenapa confuse? Pelajar, yang pertama pelajar dia confuse dengan dia confuse dengan dia punya dia confuse dengan penyata kewangan tu sendiri. Kalau ekor perdagangan dan untung rugi bermula dengan jualan. Lepas jualan sampailah dapat untung kasar. Bila untung kasar tambah dengan apa pelajar? Lepas untung kasar tambah dengan apa? Respons sikit. Lepas untung kasar tambah dengan apa dalam perdagangan untung rugi? Hasil. Hasil. Bagus, hasil. Lepas tu, lepas dapat hasil, tolak dengan apa? Belanja. Dapat apa? Untung bersih. Dia confuse kat sini. Dia confuse kat mana? Dia confuse dengan tambah dengan tolak. Dia ingat tambah ni menambahkan. Menambahkan peruntukan ragu mesti masuk hasil. Tolak belanja tu ialah mengurangkan peruntukan ragu. Itu ramai salah letak. Jadi pelajar jangan lihat di sini, pelajar kena ingat gambarkan orang di sini. Siapa ni customer yang sakit? Customer ni siapa? Customer ialah ABT. Jadi kalau berlaku penambahan peruntukan ragu, customer ramai kena COVID, rugi kita masuk belanja. Kalau berkurang maka masuk dalam hasil. Jadi pelajar kena tahu. Itu yang pelajar selalu confuse. Alright. Berikutnya pelajar. Dalam 2 kali rekod, pelajar-pelajar boleh lihat nota lah. Nota cikgu dah bekalkan. Pelajar-pelajar boleh nota apa? Nota pelarasan tu cikgu dah sediakan, jadi pelajar boleh lihat. Pelajar, pertambahan belanja dalam belanja pelajar mesti rekod dan semua sekali kena rekod 2 kali. Yang pertama sekali rekod kat mana? Belanja atau hasil. Jadi pelajar kena tahu berlaku pertambahan ke pengurangan. Bagaimana pelajar nak tahu? Pelajar kena buat garisan seperti ini. Garisan ke kanan, pelajar ambil dulu peruntukan hutang ragu dalam imbangan duga. Berapa dalam imbangan duga? Ini peruntukan hutang ragu yang lama. Lepas tu pelajar bandingkan dengan yang baru. Yang baru macam mana nak dapat? Yang baru pelajar formula ada satu je. Apa formula dia? ABT kali dengan peratus. Bagus, pelajar akan dapat. Dapat ni pelajar, jadi pelajar bandingkan yang lama dengan yang baru. Jadi pelajar ke kanan. Lepas tu anak panah saya ke kanan. Pelajar bandingkan. Antara yang lama dengan baru berlaku penambahan atau pengurangan. Kalau berlaku penambahan, cikgu bagi contoh sini ialah 10. Ini jelas ini ialah contoh 45. Automatik jawapan dia berlaku penambahan ke pengurangan? Macam ni contoh dia. Bertambah ke berkurang? Bertambah berapa? 35. Betul? 35 ni bertambah. Bertambah masuk mana? Belanja ke hasil? 35 akan masuk dalam belanja. Boleh ya? Kalau sebaliknya 100. Jawapan kat sini ialah 45. Jadi bertambah ke berkurang? Dah tentulah berkurang. Berapa berkurang? 55. Jadi 55 akan masuk mana? Hasil. Jadi pelajar tentu. Berlaku pertambahan atau pengurangan. Boleh Jadi pertambahan dengan pengurangan tu cikgu guna simbol je. Tambah, bertambah. Kalau pengurangan cikgu tulis tolak. Alright? Sekali kedua nak rekod ke mana? Mestilah aset semasa. Kenapa? Sebab peruntukan hutang ragu adalah akaun kontra bagi aset semasa. Iaitu apa dia butiran dia? Akaun apa? Belum terima. ABT. Boleh pelajar? Lepas tu kena tulis ABT. ABT ni dapat dari mana? ABT ni mesti dapat daripada sini. Ini yang akan rekod dalam AS. Jawapan daripada sini yang akan rekod dalam AS. Itu saja. Ada pelajar, kalau pelajar nak tengok contoh ni dalam kutek tak ada. Dalam kutek dia tak ada macam ni. Ini dari segi teknikal saja. Cikgu ajar. Okey, jadi pelajar lihat cikgu bagi contoh. Jadi tak payahlah. Okey, pelajar tengok akaun belum terima 5,000 peruntukan teragu diselarakan 5% atas ABT. Jadi cikgu buat anak panas seperti ini. Okey, ini ialah imbangan duga seperti yang cikgu cakap tadi. Di tengah-tengah akan berlaku pertambahan pengurangan. Dalam imbangan duga, peruntukan hutang ragu. Tak ada kosong. Okey, ABT kali peratus. Berapa ABT? 5,000 kali dengan berapa peratus? 5%. Berapa dapat? 250. Bertambah ke berkurang? Kosong bagi 250. Berlaku apa? Bertambah masuk dalam belanja. 1 kali rekod dalam belanja. 2 kali kedua rekod ke mana? AS. Okey, terus rekod dalam belanja. Dalam belanja nak tulis apa? Hutang ragu. Hutang ragu boleh ditulis sekiranya tiada PK di atas. Dalam imbangan duga tiada PK. Kalau tak ada boleh tulis hutang ragu. Kalau dah ada, sini dah ada peruntukan hutang ragu dah ada
dalam imbangan duga contoh 100. Pelajar tak boleh tulis hutang ragu. Salah. Faham pelajar? Kalau hutang ragu tak boleh, boleh sekiranya tiada PHR dalam imbangan duga. Dia baru wujud dia baru wujud sekarang kita. Okey. Jadi pelajar boleh tulis. Okey, tulis apa? Hutang ragu. Berapa nilai dia? Nilai dia adalah 200. Kali lagi nak masuk mana? Kali kedua AS, iaitu ABT tolak dengan peruntukan terus sebab ikut kontrak. Jadi berapa nilai dia? 250. Selesai. Ini habis untuk baru kalau soalan ni baru nak wujudkan. Okey? Alright, kita teruskan. Okay, ada pertanyaan tak? Siapa nak tanya boleh tanya. Siapa nak tanya boleh tanya. Ada nak tanya? Cikgu, kalau tulis peruntukan hutang ragu pun boleh je kan? Boleh, boleh. Peruntukan hutang ragu pun boleh. Okey? Alright, cikgu terus berikutnya. Okey, terima kasih. Okey, yang kedua. ABT, peruntukan hutang ragu dah ada. Okey, dah ada peruntukan hutang ragu. Okey, berapa dalam imbangan duga? Dalam imbangan duga adalah 100. Okey, formula yang lama. Untuk ABT yang peruntukan hutang ragu yang baru, ABT kali peratus. Berapa ABT? 5,000. 5,000 kali 5%. Berapa dapat? 250. Okey, sekarang berlaku pertambahan ke pengurangan. 100 pergi 250. Berlaku apa pelajar? Pertambahan. Pertambahan sebanyak 150. Jadi satu kali rekod dalam belanja, kali kedua rekod dalam AS. Itu je. Okey, sekarang belajar masukkan. Nak tulis apa? Pertambahan peruntukan hutang. Seperti dalam buku teks. Tulis hutang ragu, salah. Kenapa salah? Cikgu nak tanya ulang balik. Kenapa kalau cikgu tulis hutang ragu, salah? Kenapa? Sebab kat ID dah ada jumlah. Bagus, bagus. Faham, bagus. Sangat bagus. Betul jawapan awak. Sebab dah ada dalam imbangan duga tadi, kalau tak ada peruntukan ragu, kita boleh tulis hutang ragu. Kalau dah ada, tak boleh. Jadi kena tulis apa? Pertambahan peruntukan hutang ragu. Ataupun paling ringkas nak tulis apa? Peruntukan hutang ragu. Tulis hutang ragu, salah. Tulis pertambahan hutang ragu, salah. Tulis pertambahan PHR, salah. Jadi kena akan. Mesti dua saja. Pertambahan peruntukan hutang ragu. Kedua, peruntukan hutang ragu saja. Faham? Jelas tak? Belajar jelas tak? Jelas cikgu. Jelas Yang lain boleh tak? Boleh ikut tak yang lain? Boleh Okey, cikgu. okey, boleh kita teruskan. Okey, yang kedua mestilah ikut formula tadi iaitu ABT kali dengan tolak dengan peruntukan ragu 5,000 kali 5% iaitu bersamaan 250. Selesai. Okey, dua kali rekod. Yang kedua. Okey, alright. Yang ketiga, pengurangan. Okey, macam mana dia katakan pengurangan? Belajar dalam imbangan duga dah ada 300. Yang baru ABT kali peratus iaitu 5,000 kali 5% dapatlah 250. 300 pergi 250. Ini yang dinamakan sebagai pengurangan. Berapa berkurang? 50. Jadi 50 masuk mana? Hasil. Okey? Hasil. Okey. Jadi belajar 250 sekali lagi akan masuk dalam AS macam tadi. Okey, nak tulis apa? Dalam hasil? Mesti tulis pengurangan peruntukan hutang ragu. Okey, yang kedua boleh tulis apa lagi? Peruntukan hutang ragu saja. Okey, apa yang salah? Apa yang salah? Yang salah ialah tulis apa? Pengurangan PHR salah. Tulis hutang ragu salah. Pak belajar, tulis apa? Pengurangan hutang ragu. Peruntukan tak tulis. Pengurangan hutang ragu dia pun salah. Okey, clear? Yang ni jangan sampai salah, nak rugilah. Jadi kena hati kat situ. Sekali lagi, masuk mana? Peruntukan ragu 5,000 kali 5% iaitu bersamaan 250. Okey, boleh ikut? Jelas? Boleh faham tak? 3 situasi kat sini mewujudkan berlaku pertambahan dan pengurangan. Boleh tak? Boleh. Boleh. Boleh Okey, cikgu. kalau dah boleh, kita cuba buat latihan kita. Sambung kita sambung latihan kita. Peruntukan taragu. Cikgu bagi 2 soalan peruntukan taragu. Yang pertama soalan biasa ni lah. Okey, tadi cikgu terangkan 3 tadi, yang ini dalam kategori yang mana? Okey, ABT 10,000, peruntukan taragu 200. Peruntukan taragu diselarakan 5% atas ABT. Jadi macam biasa garisan cikgu dah sediakan, jadi pelajar follow saja. Iaitu ini adalah bermula dengan imbangan juga. Kat sini adalah formula ABT kali peratus. Di tengah-tengah ini kalau berlaku pertambahan belanja, kalau berlaku pengurangan adalah hasil. Boleh pelajar? Dalam imbangan juga. Berapa dalam imbangan juga peruntukan teragu? 200. ABT kali peratus. Berapa ABT? 10,000. Kali berapa peratus? 5%. Okey, berapa pelajar dapat? Tolong cikgu.
500 cikgu. 500. Okey, 500. 500 automatik masuk kat mana? AS. Okey, berlaku pertambahan ke pengurangan 200 bagi 500? Pertambahan Pertambahan sebanyak 300. 300. Okey, 300 akan masuk mana? Belanja. Belanja. Betul? Belanja. Okey, masuk dalam belanja. Okey. Apa butiran nak tulis dalam belanja? Tolong cikgu, sekali lalu. Pertambahan peruntukan utaragu. Ya, betul. Pertambahan ataupun tulis peruntukan utaragu saja. Tapi dalam buku teks dia tulis apa? Penambahan. Wah, itu ya. Itu butiran-butiran. Sebab itu belajar menjaga. Okey. Jadi kita tulislah pertambahan. Peruntukan hutang ragu. Okay, berapa nilai dia? Nilai dia adalah 300. Kalau pelajar nak buat jalan kerja, macam mana dapat 300? Macam mana kita dapatkan 300 ni? Cari perbezaan kan? Macam mana perbezaan dia tadi? 500 tolak 200. Lagi cantik jawapan. Faham pelajar? Okay. Kali kedua. Nak rekod kat mana? Rekod dalam aset masa. Tak boleh tulis peruntukan taragu terus. Mesti tulis apa? Akaun induk dia. Apa induk dia? Akaun belum terima. ABT. Okey, berapa nilai ABT dia? Minggu lepas kita buat berapa kolom? Kita buat 3 kolom ke 4 kolom kat sini? Kita pakai 4 kolom. 4 kolom Okey, jadi yang ini ABT semua AS semua kolom nombor 2 lah. Okey, berapa ABT tadi? ABT kita berapa ribu? 10,000. Okey, tolak dengan peruntukan hutang ragu. Pelajar yang tadi garisan tadi kita jalan kerja kita buat dekat soalan. Kan jalan kerja tu kita kena terjemahkan dekat sini lah pelajar. Pelajar buat jalan kerja. Apa jalan kerja dia? 10,000 kali dengan berapa peratus? 5%. Berapa dapat? 500. Okey, tolakkan. Berapa dapat? 9,500. Okey, selesai. Okey, ada nak tanya apa-apa? Takat ni boleh? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, terusnya. Cikgu terus Okey, ada siapa nak tanya? Siapa nak tanya, jangan malu-malu. Minta hidupkan kelas ni. Jangan 1-2 orang je yang jawab. Yang lain diam je. Jadi pasif lah. Bagi respon, bagi respon. Okey, alright. Ya. Kalau katakanlah dekat aset semasa tu kita tertulis pertambahan juga. Tolak markah ke? Pertambahan memang salah. Memang salah. Bukan tolak markah. Satu, pelajar hilang 2 markah. Satu, pelajar salah dekat sini. Betul? Satu markah pelajar yang hilang. Kedua, pelajar nanti bila pelajar jumlahkan aset semasa dekat sini. Kan aset semasa ada bank, ada tunai kan. Jumlah kat sini jumlah kat sini, total kat sini pun dianggap salah. Walaupun patutnya di sini boleh dapat off, tapi pelajar akan tak dapat off. Dapat pertambahan peruntukan taragu tadi adalah butiran asing dekat aset semasa. Boleh? Jadi kena hati-hati jangan sampai tersalah lah. Boleh? Kalau tak nak berlaku kesilapan apa? Tulis je dua-dua peruntukan hutang ragu. Settle masalah. Okey, boleh? Boleh cikgu. Yang jawapan cikgu, kenapa cikgu letak pertambahan? Kalau nak jawapan sama sebiji macam skema, inilah jawapan. Okey? Alright, jadi cikgu teruskan berikutnya. Okey, peruntukan hutang ragu yang ada unsur kebat. Okey, cikgu nak terangkan kat sini ada unsur kebat Okey, jadi pelajar tengok contoh je. Okey, yang biasa ada unsur kebat yang selalu berganggu peruntukan hutang ragu adalah hutang lapuk. Tapi tak semestinya hutang lapuk tau pelajar. Tak semestinya hutang lapuk. Apa saja yang berkaitan dengan ABT, dia akan apa saja yang boleh menambahkan ABT, mengurangkan ABT, dia adalah pengganggu bagi peruntukan hutang ragu. Kenapa pelajar? Sebab kita akan ambil, bila nak buat peruntukan hutang ragu, mestilah ambil peruntukan hutang ragu yang terbaru. Kalau ada pelarasan sebelum peruntukan hutang ragu, perlu kita ambil kira. Contoh yang kita selalulah keluar, iaitu pelajar hutang lapuk. Sebut je hutang lapuk, pelajar, apa kesan hutang lapuk? Mesti 2 kali rekod, tolong cikgu. Apa kesan hutang lapuk? Apa kesan hutang lapuk? Ada dekat nota. Mengurangkan Belanja ABT. bertambah. Okey, belanja bertambah. Apa belanja? Kategori apa belanja? Hutang lapuk tu sendirilah. Hutang lapuk tu sendiri akan bertambah. Belanja akan bertambah. Satu lagi. Yang tadi jawapan kawan awak ABT ialah berkurang. yes, ABT berkurang. Jadi kesan ABT. Jadi bila ABT berkurang, hutang lapuk akan berkurang, iaitu hutang lapuk akan berkurang, akan bertambah 1,000. Okey, kita akan rekod 2 kali rekod, hutang lapuk bertambah. Asalnya hutang lapuk tak ada. Kosong. Tak ada, kosong lah. Kita letak. Kosong tambah 1,000. Okey, settle yang ni. Kedua, ABT berkurang. Berapa ABT? ABT kita ialah
5,000. Sekarang dah tolak berapa? 1,000. Berkurang 1,000. Berapa nilai dia? 4,000. Jadi bila nak buat PHR, iaitu 5% kali PHR, bukan lagi 5,000. Ambil yang mana? Ambil yang terbaru, iaitu 4,000. Okey, faham? Boleh? Okey, tengok cikgu contoh. Contoh cikgu yang ni, kita dah selesai nombor 1. A, B pula. Okey, B kita fokus pada B. Okey, B kenapa? Sebut peruntukan antara macam ni. Okey, berapa imbangan juga? 350. Peruntukan teragu. Berapa ABT kali peratus? ABT bukan lagi 5,000 cikgu kata. Tadi 5,000 kita dah berkurang. Berkurang berapa tadi? 1,000. Jadi 4,000. 4,000 kali dengan berapa? Kali 5%. Dapat berapa? 200. 200 akan masuk AS. Sekarang bertambah berkurang. Berkurang. 150. Jadi masuk mana? Hasil. Jadi dalam hasil nak tulis apa? Pengurangan peruntukan teragu 150. Sekali lagi dalam akses masa. Peruntukan tak boleh macam ni, tak boleh singkatan. Singkatan tak boleh. Mesti tulis penuh. Kalau cikgu tak cukup ruang, cikgu letak per. Teragu 200. Okey, selesai. Okey. Boleh? Okey, yang kedua. Tengok contoh yang kedua pula. Okey, kita hutang lapuk. Okey, tadi hutang lapuk tak ada, sekarang hutang lapuk dah ada. Okey, jadi apa kesan hutang lapuk tadi? Repeat balik hutang lapuk. Apa kesan hutang lapuk yang pertama? Hutang lapuk bertambah. Bagus. Hafal je benda yang sama juga. Lagi satu? ABT berkurang. ABT berkurang. Hafal je benda yang sama. Berulang-ulang. Jadi hutang lapuk bertambah. Berapa bertambah? Tolong cikgu bagi jawapan. Berapa bertambah? Jawapan dia berapa dekat sini? Dalam belanja hutang lapuk. Tolong cikgu bagi jawapan. 1,800. 1,800. 800 tambah 1,000. 1,800. Bagus. Okey, ABT. Bagi cikgu jawapan. Berapa nilai ABT? Tolong cikgu bagi ABT. Berapa nilai ABT? 4,000. 4,000 lagi. Yang lain? ABT akan berkurang. Berapa ABT berkurang? Berkurang 1,000 ke berkurang 1,800? ABT akan berkurang 1,000 atau berkurang 1,800? Ini kena take note sikit. Kena take note betul-betul. Pelajar. Rasanya apa? Tolong cikgu bagi lagi jawapan. Berkurang 1,000. Berkurang 1,000. Bagus. 2 orang jawab betul lah tadi. Ditolak berapa? Ramai dalam peksa jawab tolak 1,800. Salah 1,800. Yang nak tolak ialah apa? Yang berkurang mestilah hutang lapuk dalam maklumat tambahan. Kenapa tak nak ambil 500? Sebab 500 ni dalam grup yang sama dan ABT dia telah diambil kira sebelum. Jadi tak perlu lagi tolak lagi 800. Jadi kita hanya tolak berapa? 5,000 tolak 1,000 saja. Jadi berapa nilai ABT kita? 4. Okay. Jelas tak pelajar? Boleh? Boleh cikgu. Okey, jadi 5,000 ABT kita bukan 5,000, sekarang dah jadi 4,000. Jadi bila buat peruntukan teragu tadi sama juga cerita dia. Okey, buat peruntukan teragu 180, peruntukan teragu 5% iaitu 5% atas apa? 4,000. 4,000 kali 5% 200, jadi bertambah ke berkurang? Bertambah 20. Jadi masukkan 200. Okey. Jadi 2 kali rekod, satu dalam belanja pertambahan peruntukan teragu 20. Sekali lagi ABT tolak peruntukan teragu sebanyak apa? 200. Okey, selesai. Okey, boleh. Okey, jadi soalan ni cikgu ada buat dalam cikgu punya latihan tu. Cuba lihat. Peruntukan hutang ragu yang kedua. Cuba tengok. Okey. Okey, sekali lagi. Yang pertama. ABT 10,000, peruntukan ragu 800, hutang lapuk 500. Hutang lapuk 300 belum lagi direkodkan. Sekali lagi. Rekodkan. Nak rekodkan mana? Hutang lapuk. Apa kesan dia? Tolong cikgu. Hutang lapuk bertambah. Hutang lapuk bertambah. Dalam belanja hutang lapuk. Apa konsep dia? ID. Berapa ID dalam hutang lapuk? Cuba tengok. 500. 500 campur dengan berapa ratus? 300. Betul. Jadi berapa dapat nilai dia? 800. Betul? Okey. Kali lagi. Apa kesan dia? Dalam aset masa. Apa dia? Account belum terima. Berapa nilai akaun belum terima tadi? 10,000. 10,000. Nak tolak berapa pelajar? Tolak 300. Tolak 300. Bagus. Tolak 300. Jadi pelajar yang kena rekod 2 kali adalah yang dalam maklumat tambahan. Jadi berapa nilai dia? 9,700. 9,700. Habis maklumat tambahan yang pertama. Okey, sekarang kita buat maklumat tambahan yang kedua. Okey, siapa yang nak tanya terus respon ni? Jangan malu. Siapa yang nak tanya terus respon. Okey, yang kedua. Peruntukan
peruntukan hutang ragu diselaraskan 5% atas ABT. Macam biasa, buat ni dulu. Buat garisan ni senang. Okay, dalam imbangan duga. Berapa dalam imbangan duga peruntukan teragu? 800. Yang ujung, yang baru ialah ABT kali peratus. Berapa ABT sekarang? ABT yang terbaru berapa? 9,700. Bagus, 9,700. Kali dengan berapa? 5%. Okey, dapatkan jawapan. Tolong cikgu. Berapa? 485. 485 automatic AS. Okey, sekarang bertambah ke berkurang? Bertambah ke masuk belanja? Berkurang. Berkurang. Berapa berkurang? Tolong cikgu. 315. Okey, 315 automatik masuk dalam hasil. Boleh. Dalam hasil. Nak tulis apa dalam hasil? Yang pertama? Pengurangan peruntukan teragu. Bagus. Pengurangan peruntukan teragu. Yang kedua, butiran yang kedua apa boleh? Yang boleh lain selain daripada ni? Selain daripada butiran yang kecil tulis? Teragu. Ya, peruntukan teragu saja. Yang lain tak boleh. Okey, berapa nilai dia? 315. Okey, sekali lagi cikgu buat nota sikit. Macam mana dapat 315? 800 tolak 485. Asalkan dapat 315. Okey, selesai. Okey, habis. Berikutnya dalam aset semasa. Nak tulis apa aset semasa? ABT tolak dengan peruntukan hutang ragu. Okey, berapa peruntukan teragu? 9,700 kali dengan berapa? 5%. Repeat balik jalan kerja kita tadi. 485. Tadi yang garisan tu untuk pemahaman. Tapi jalan kerja sebenar, ini kena buat. Dia pelajar, tolakkan. Berapa pelajar dapat? Tolong kita tolakkan. 9215. 9215. Okey pelajar. 485 ni nak bracket ke? Nak bracket boleh, tak bracket pun tak apa. Kenapa? Sebab kita dah ada simbol tolak. Tak kisah. Nak bracket boleh, tak bracket pun tak apa. Okey? Bukan jadi isu besar. Okey. Alright. Ada nak tanya apa-apa setakat ni? Boleh ikut tak peruntukan teragu? Cikgu harapkan pelajar-pelajar ingatlah sampai form 5 benda yang sama. Berulang-ulang benda yang sama. Pelajar benda ni kalau pelajar boleh bawa sampai ke form 5 ni, alhamdulillah lah. Lepas tu pelajar, cikgu harapkan nanti bulan 12 cikgu buat sama-sama lah santai-santai kita buat macam ni. Kita buat latihan penyata kewangan je, nanti pelajar tengok. Bila pelajar tahun depan pelajar form 5, awak nampak nanti perbezaan awak dengan rakan-rakan awak sangat ketara. Kalau awak mahir lah dapat kuasai penyata kewangan. Memang senang nak belajar form 5. Boleh okay, nanti nak tahu markah perbezaan? Beza antara pelajar ialah apa? Markah bagi penyata kewangan. Kalau pelajar boleh buat penyata kewangan perdagangan untuk rugi PKK, markah awak, perbezaan awak dengan pelajar-pelajar yang lain yang tak boleh buat penyata kewangan sangat beza, jurang sangat besar. Jadi kena faham. Tak percaya cakap saya, tanyalah cikgu awak. Cikgu betul ke penyata kewangan ni penting? Penting lah. Kalau ambil pelajar akaun, takkan nak pandai seni lukis pula. Mestilah pandai akaun. Akaun apa? Perdagangan dan untung rugi. Belajar dan juga PKP. Jadi kena tahu. Okey, seterusnya. Boleh? Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Boleh? Okey, jadi cikgu teruskan. Berikutnya cerita pasal apa? Pinjaman. Cikgu nak cerita pasal pinjaman. Okey, pinjaman. Biasa pelajar pinjaman ni keliru sikit lah. Bukan keliru, dulu senang pinjaman ni. Pinjaman sebut je pinjaman LDS. Dulu lah. Sekarang bila ada perubahan KSSM. KSSM pelajar ada perubahan sukatan mulai tahun 2017. Jadi dia telah berubah. Soalan bentuk soalan dah berubah. Dan soalan-soalan semua totally berubah untuk pinjaman. Jadi pelajar sekali lalu. Pinjaman secara asasnya. Sebut je pinjaman tu cikgu buat nota kat sini. Cikgu buat nota kat sini. Terus. Pinjaman itu adalah apa? Kategori apa secara asasnya? Dia adalah LDS. Dia adalah LDS. Betul. Tetapi kalau pinjaman itu bertempoh, ada pinjaman asal. Dia beri awak pinjaman asal. Berapakah pinjaman asal dia? Pinjaman asal. Okey, dia beri pinjaman asal. Pinjaman asal ini baki pinjaman, ini baki pinjaman. Yang kita nak rekod yang inilah, nak rekod. Ini baki pinjaman. Yang asal tu kadang-kadang disebut dalam maklumat teman, kadang tak sebut. Ada pinjaman asal, ada tempoh,
Tempoh bayaran hutang berapa lama kan. Tempoh pelajar kena separatekan. Pinjaman tu pelajar boleh separatekan kepada dua. Apa dia dua? Pinjaman pelajar boleh labelkan sebagai LS. Pinjaman berikutnya ialah LBS. Okay. Apa tu LBS? LS adalah pinjaman jangka masa pendek. Iaitu bersamaan 1 tahun. Kita mesti jelaskan dalam masa 1 tahun. Okay, kalaulah cikgu bagi contoh. Tahun sekarang contoh yang ini ialah 2018. Okay, 2018. Perekonomian kita 2018. Jadi berapa yang kita akan bayar hutang? Bayar hutang untuk tahun depan. 1 tahun. 1 tahun ialah berapa? Tahun berapa? 2019. Liability bukan semasa adalah apa? Pinjaman jangka masa panjang. Yang masa panjang selepas 1 tahun. Selepas 1 tahun apa? Selepas tahun apa? 2020 sampailah hutang dia selesai. Sampai hutang dia selesai. Okey, cikgu bagi contoh lain lagi. Kalaulah pinjaman ini tarikh dia ialah tahun dia 2020. Imbangan juga tahun 2020. Jadi sini tahun 2020. 2020 ini LS tahun berapa belajar? LS. Tolong cikgu. 2021. 21. Kalau LBS 2021 sehingga selesai. bukan 21. 22. 22. 22. Sampailah selesai. Boleh? Itu dia. Itu pelajar kena faham konsep. Alright. Jadi yang ini cikgu padamlah. Okay, alright. Okay. Buat nota sikit. Kalau dah sebut dah. Dah buat nota, dah buat sama-sama dengan cikgu. Cakap dah. Dah siap dah. Boleh cakap dah. Jadi cikgu akan teruskan. Okay. Dah ke belum? Dah cikgu. Dah. Dah, Okay, cikgu. alright. Okay. Alright. Kalau pinjaman ni pelajar, dia sebut imbangan duga pinjaman RM5,000. Maklumat tambahan dia tak ada sebut pasal pinjaman. Tak ada. Contohlah kat maklumat tambahan ni tak ada. Alamak. Tak ada pula dia punya ni. Carikan dia. Ni. Okay. Contoh dekat sini tak ada. Maklumat tambahan dia tak cerita pasal pinjaman langsung lah. Tak ada. Jadi pinjaman ni automatik masuk mana? Pinjaman masuk mana? Automatik pinjaman ni adalah LBS. Faham tak? LBS. Tetapi soalan ni lain pula. Soalan ni ada beritahu. Pinjaman akan dijelaskan sepenuhnya 31 Disember 2019. Jadi tahun 2020 dah tak ada hutang dah. Jadi pinjaman ni nak masuk mana? LS. Ya, kita akan masuk LS. Jadi situasi sama. Perekonomian 2019. 2019 ni hutang dah habis dah. Betul. Jadi dia akan tak ada lagi tahun 2020. Jadi ini terus masuk dalam LS saja. Sekali rekod. Boleh. Jadi terus rekodkan dekat LS. Nak tulis apa? Pinjaman. Terus tulis pinjam. LS biasa kotak kedua lah. Berapa nilai dia? 5. Okey. Faham? Kalau tak ada apa-apa cerita maklumat tambahan, masuk mana tadi pinjaman? LBS. LBS. Bagus. Itu yang asas. Yang asas. Peringkat yang pertama. Boleh? Okey, peringkat yang kedua. Kebat. Nanti pelajar, bila pelajar buat soalan nanti, yang soalan SPM tu nanti pelajar nampak. Okay. Kalau ada masa nanti, dah habis soalan SPM, kita buat santai-santai kan sebelum kita mulakan dengan silibus Setan 5, kita buatlah soalan-soalan percubaan. Boleh? Soalan-soalan percubaan. Pelajar sebenarnya, pelajar kalau tengok modul saya ni, modul pencutan ni, sama tak sebenarnya apa yang awak belajar dekat sekolah? Sama tak? Soalan-soalannya. Sama kan? Ruang lingkup tu sama. Mula-mula nampak macam payah, tapi berulang-ulang kita buat dan sudah pelajar dah nampak topik tu. Kaitan antara satu sama lain. Okay, pinjaman. Okay, sebut pinjaman. Matang. Apa maksud matang tu pelajar? Matang tu apa? Matang tu apa? Selesai. Ya, bagus. Hutang kita akan selesai. Bagus. Hutang kita selesai pada 31 Disember 2028. Lama lagi. Kita punya perekonomian tahun berapa? 2018. Bila selesai? 2028 baru selesai. Lama lagi. Jadi bila lama, dia ada tempoh sini, ada tempoh jangka masa panjang. Ada tak? Ada kan? Ada. Jadi pelajar, lepas tu tengok. Pinjaman dibuat pada 1 Januari bernilai RM300,000. Ni apa maksudnya ni? Apa ni maksudnya? Inilah dinamakan pinjaman asal. Dia pinjam asal, betul? Pada bila? 1 Januari. Jadi pelajar ada asal, ada baki pinjaman. Nampak tak berlaku perubahan? Pelajar ada perubahan. Betul? Bila ada perubahan pelajar, jadi kita boleh kategorikan pinjaman yang kita bayar dalam masa setahun, boleh pinjaman dalam masa selepas tahun. Jadi boleh masuk 2 tempat. Yang mana nak masuk 2 tempat? 300,000 ke ataupun 270,000? Pelajar, yang mana nak masuk? Kita nak rekodkan 2 kali.
Jawapannya 270 ke yang 300 ribu? 300,000. 300. Okey, bagus pelajar. Okey, pelajar, jawapan dia kurang tepat. Kurang tepat. Pelajar kena ingat, yang nak rekod dalam jangka kewangan mestilah angka dalam imbangan duga. Angka dalam mana? Imbangan duga, iaitu 270. Faham pelajar? Boleh? Boleh tak? Boleh lock tak? Buat note sikit. Kadang pelajar keliru kan? Okey, jadi pelajar, berapa kita nak rekod dalam LS dan juga LBS? Okey, kita dah tahu dah. Pelajar tengok, ada tak berlaku perubahan? 300 bagi 270. Berapa telah berkurang? Berapa telah berkurang? 30,000. Okey, 30,000. Apa maksud 30,000? Ini yang telah bayar. Telah jelas. Telah bayar. Kita telah bayar hutang sebanyak 30,000. Betul? Dalam berapa lama kita bayar hutang ni? Akaun kita dia start 1 Januari. Kita pada akhir akaun kita 31 Disember. Start 1 Januari pergi 31 Disember 2018. Berapa lama ni dijelaskan hutang dalam masa 30 dalam berjumlah 30,000? Berapa lama pelajar? Setahun. Dalam masa setahun. Betul pelajar? Jadi pelajar sini dah buktikan. Dalam buktikan apa? Setahun dia bayar adalah 30,000. Setahun dia bayar adalah 30,000. Okey, faham tak setakat ni dulu? Faham tak? Yang cikgu terangkan. Faham tak? Setahun dia dah bayar sebanyak berapa ribu? 30,000. Faham tak? Faham. Faham? Okey, alright. Jadi dia dah buktikan. Memang dia tak sebut dalam ayat maklumat teman, tapi pelajar boleh cari sendiri. Okey, jadi pelajar kita dah tahu untuk tahun akaun kita tahun 2018. Jadi yang nak masuk dalam LS tahun berapa? Dalam LS tahun berapa? Pelajar, LS nak masuk tahun berapa? 2020. LS akan rekod bukan tahun 2020, ini 2018. Tahun kemudian. Tahun kemudian apa? 2019. Ya, 2019. Betul? Okey. LBS akan rekod untuk tahun berapa? 2020. Betul? Sampai bila? Sampai selesai. Selesai. Bila selesai dia? 2028. 2028. Okey, setakat ni faham tak yang ni? LS, LBS tu. Tengok tahun dulu. Faham tak? Kalau tak faham, cakap tak faham. Kalau faham, faham. Cikgu senang cerita. Okey, faham tak? Tengok betul-betul. Okey, alright. Jadi pelajar boleh dapatkan sini. LS, okey, LS kita tengok. Okey, yang akan dibayar setahun je. Okey, soalan dah membuktikan setahun kita mesti bayar berapa? Setahun? 30,000. 30,000. Jadi pelajar dalam LS kita hanya tulis pinjaman. Berapa ribu? 30,000. Iaitu pelajar pinjaman yang kita jelaskan untuk tahun setahun je, iaitu 2019 saja. Faham pelajar? Boleh? Okey. LBS, masuk sekali lagi, pinjaman. Untuk tahun berapa pinjaman? 2020 sampailah 2028. Betul pelajar? Okey, berapa pinjaman dia nak bayar? Berapa pinjaman? Berapa pinjaman? Macam mana pelajar nak kira? Ini bukan 3,000, ni 30,000 contoh. Macam mana pelajar nak kira? Tolong cikgu. Macam mana pelajar nak kira 2020 hingga 2028? Berapa tahun tu? Berapa tahun? 8. 8 tahun. 8 tahun. Salah. Cikgu dah beritahu kan, apa-apa tahun mesti tambah dengan apa? Minggu lepas cikgu cakap? Tambah 1. Jadi berapa tahun? 9. Okey, setahun 30,000. Kalau 9 tahun? Berapa? 9 tahun berapa? Tahun 30,000. Kalau 9 tahun berapa? Berapa? Dapat tak? 270,000. 270,000. Betul tak? Kita punya ni. Betul tak saya buat ni? RM270,000. Betul tak? RM270,000. Betul. Betul RM270,000. Okey pelajar. Jawapan sebenarnya pelajar nak tepat. Pelajar. Pelajar jangan buat macam kira tahun. Jangan kira tahun. Kira tahun nanti kita akan careless. Okey, jadi pelajar nak buat apa? Apa jalan kerja kita? Kita dah tahu dah.
Yang kita nak rekod ialah dekat sini je. Yang kita nak rekod. Berapa nilai dia? Yang kita rekod dalam imbang ganda ke? 270,000. Jadi pelajar nak selamat, pelajar buat macam ni. 270,000. Betul? 270,000. Pelajar tolak dengan apa? Yang dah bayar berapa tadi? Yang dalam LS 2019? 30,000. 30,000. 30,000. Pelajar buat macam ni. Boleh? Berapa jawapan dia? LPS pun letak sini. 240. Boleh belajar? 240,000. Jadi pelajar kena buat macam tu. Boleh tak? Boleh ya? Ini jalan selamat. Nanti pelajar akan jumpa soalan. Nanti cikgu akan berikan pelajar soalan. Banyak soalan tentang. Okey. Okey, selesai. Habis dah kita punya pelarasan kita. Okay, betul tak? Pelarasan kita dah habis kan ini? Habis. Okey. Boleh? Kita buat satu-satu. Ada sesiapa nak tanya? Okey. Okey, cikgu. Okey, cikgu alright. boleh. Okey, jadi pelajar kita ada masa lebih kurang 50 minit, lebih kurang 45 minit. Pelajar kita tengok macam mana kita nak selesaikan jawapan dengan lengkap. Okay, ini soalan penyata kewangan. Okey, jadi cikgu nak tunjukkan kat sini, cikgu nak tunjukkan sekejap kita buat dalam ni. Pelajar semua dah ada modul kan? Jadi cikgu tunjukkan dalam 2 muka surat. Boleh tak? Pelajar yang pakai handphone boleh nampak tak agak-agak Boleh tak? Pelajar dah ada modul kan? Jadi pelajar cikgu tunjukkan dalam kat sini lah 2 bentuk. Okay? Alright. Jadi pelajar kita cuba buat apa kita nak fokus pelajar seperti yang cikgu cakap sebelum ni pelajar. Soalan ini pelajar, markah dia berapa pelajar? Soalan dia dah soalan wajib, mesti keluar 25 markah. 25 markah, datangnya markah ni dekat mana? Datang markahnya dekat maklumat tambahan. Biasa maklumat tambahan ada berapa? Cikgu kata ada berapa maklumat tambahan? 10. 10. Satu maklumat tambahan rekod berapa kali? 2 kali. Jadi kali 2 kali jadi berapa markah? 20 markah dekat sini. Ini yang kita nak kerja. Okey, 5 markah lagi dekat mana 5 markah? 5 markah lagi dekat off. Own figure, angka sendiri. Ini kita tak risau. Kita ikut format yang betul, kita berhak dapat 5 markah. Walaupun kita buat jawapan tak sama dengan skema. Apa dia off? Off dia apa? Cikgu tunjukkan sini. Apa off dia? Yang pertama ialah kalau kita buat belajar, jawapan kita sama ke tak sama ke dengan skema, kita tetap dapat markah. Apa dia yang pertama? Kos jualan. Okay, yang kedua ialah apa? Pelajar yang kedua, untung kasar atau rugi kasar. Ketiga apa lagi kat sini? Untung bersih atau rugi bersih. Itu yang ketiga. Yang keempat apa dia? Biasanya sini ialah modal kerja. Modal kerja yang keempat. Dan yang kelima, apa dia yang kelima? Modal akhir. Ini asas 5 markah percuma lah. Saya panggil 5 markah percuma. Tak kira dia tak ikut markah skema. Dia ikut format, maksudnya dengan sistem yang betul. Konsep yang betul. Walaupun jawapan pelajar tak sama dengan jawapan skema. Dapat markah 5. Faham pelajar? Tapi maklumat tambahan mesti ikut skema. Itu je. Boleh pelajar? Jadi tak risau. Jadi pelajar boleh tak dapat 25 per 25 kalau tak imbang? Boleh. Tak nak masalah. Imbang tak ada markah. Cuma imbang untuk beri kita keyakinan saja. Okey, boleh ni pelajar? Boleh kita cuba buat? Okey, jadi pelajar cikgu berharap patutlah cikgu fokus soalan cikgu ni kepada apa? Cikgu cerita tadi pasal apa? Semua cerita maklumat tambahan. Maklumat tambahan pelajar kena buat banyak kali. Banyak kali baru pelajar nampak. Okey, jadi pelajar sekali lalu maklumat tambahan mesti rekod berapa kali tadi? 2 kali. Jadi pelajar boleh tak kita terus rekod? Jadi bila pelajar buat dalam peperiksaan, pelajar gunakan 2 helai test pad. Pelajar mesti guna 2 helai test pad. Test pad pertama pelajar buat macam ni. Untuk buat apa? Pelajar terus buat tapak perdagangan hingga untung rugi. Pelajar buat tapak seperti ini. Kalau pelajar buat jualan, tolak pelanggan jualan, ini yang pelajar kena buat. Cukup. Sampai untung kasar. Tambah hasil ni, pelajar selang 5 cukup. 5 cukup. Okey, belanja, pelajar dia banyak. Belanja biasa ada banyak. Kadang ada 10. Kalau belanja tak cukup, pelajar boleh pusing kertas. Pusing belakang. Kan cikgu kata pakai 2 helai. 2 helai betul? 2 helai. Yang ini belakang kosong. Jadi pelajar boleh pusing belakang. Kalau belanja tak cukup. Boleh? Okey, kelainan kedua. Helaian kedua, pelajar terus buat PKK. Terus buat tapak seperti ini. Pelajar dah biasa belajar dengan cikgu buat 2 kali rekod. Pelajar terus amalkan seperti ini. Pelajar akan buat cepat.
Okay, ABS. Nak selang berapa? ABS, pelajar tulis tajuk ABS yang pertama. 5 selang. Kedua, aset semasa. Pelajar tulis siap-siap butiran seperti yang cikgu tulis ni. Apa butiran dia? Inventory akhir. ABT, tolak peruntukan tergut. Ini butiran mesti ada dalam soalan. Pelajar tulis siap. Lepas tu bawah ni nak selang apa? Selang 5 juga. Semua selang 5 senang. Terus, tulis apa? LS. LS, bawah LS ada apa? Akaun belum bayar. Tulis berapa pelajar? Berapa selang? Selang 5 juga. Sebelum tulis equity pemilik. Habis equity milik pelajar, sebut sikit nak tulis apa dalam equity milik? Apa dia? Modal awal. Modal awal tambah untung bersih. Untung bersih. Okey, selang sebaris. Tolak ambilan, dapat modal akhir. Betul? Okey, habis. Sampai situ. Mau equity milik dah tak ada tempat lain dah. Selang sebaris, liability bukan semasa. Okey, liability bukan semasa ni kalaulah test pad awak tak cukup, pusing belakang. Buat LBS dekat belakang. Kalaulah test pad awak garisan dia besar, cikgu sampai liability semasa je. Tak apa. Equity pemilik buat dekat belakang. Tak ada masalah. Pemeriksa akan cari. Faham pelajar? Lepas tu kena pakai 2 helai. Jadi pelajar guna konsep. Pelajar saya dulu pelajar saya sangat susah nak ikut saya ni mula-mula ni. Mula-mula dia belajar ni, dia tahu dia nak buat nak conteng soalan je. Conteng soalan lambat belajar. Last pelajar, sebab apa? Saya dapat tackle pelajar-pelajar yang tak lulus. Saya dapat tackle pelajar-pelajar tak lulus. Semua pelajar tak lulus, saya cakap, you nak lulus, you kena ikut cara saya. Bila dia ikut cara saya pelajar yang tadi tak lulus tu pelajar, dia buat cepat daripada pelajar yang dah mahir tadi. Last apa? Pelajar yang dah mahir tadi surrender. Ikut. Betul cikgu, kena pakai 2 helai. Cepat buat. Lagi cepat. Okey pelajar Jadi pelajar satu persatu lah kita buat. Okey, jadi pelajar baca soalan terus kita rekod. Yang pertama, kita nak buat apa? Inventory akhir. Okey, tolong cikgu cari inventory akhir. Buat sama-sama dengan cikgu ni Boleh pelajar? Boleh cikgu. Okey, jadi kita buat. Okey, kalau pokok A, pokok B, pelajar kena ikut macam ni. Ikut barang. Pokok A, pokok B, pokok C. Macam ke bawah. Okey, kalau pokok A dekat sini, kita kena macam ni, melintang. Okey, alright, dia ke bawah. Jadi pelajar pokok A, mana paling rendah? 8,500 ke 8,800? 8,500. Pokok B, mana paling rendah? 6,200 ke 5,600? 5,600. Okey, bagus. Pokok C, mana paling rendah? 7,900. Okey, tambahkan ketiga-tiga warna kuning tu. Berapa dapat? 22,000. 22,000 tepat. Terus rekod 2 kali. Dekat mana nak rekod? Terus rekod. Bila pelajar dah sediakan tapak, senang. Pelajar, terus rekod. Inventory akhir. Terus 22,000 kotak nombor 2. 1 markah. Kedua, dekat mana inventory akhir? Dekat aset semasa. 22,000. Okey, 22,000. Okey, boleh tak pelajar? Okey, selesai Kita buat selesai yang pertama. Okey, ada nak tanya-tanya Siapa yang nak tanya, terus bercelah. Jangan tunggu-tunggu cikgu. Okey, base. Yang kedua. Okey, belanja am belum bayar. Pelajar ingat lagi tak? Belum bayar. Bila jumpa soalan seperti ini, pelajar jangan lupa. Pelajar terus rekod ni. Terus rekod. Ingat tak? Yang belum bayar, terlebih bayar, AS, LS. Ingat lagi tak kotak yang cikgu buat ni? Ingat. Okey, conteng. Okey, conteng. Cari dekat mana-mana ruang. Kat bawah conteng. Okey, AS, LS. Atas ialah belanja. Bawah ialah hasil. Okay, lepas tu nak buat apa? Anak panah. Anak panah, biasa cikgu buat dekat mana? Anak panah ingat lagi tak? Biasa cikgu buat dekat mana? AS terlebih. Bagus. Terlebih, automatik yang lain cikgu boleh ingat. Terkurang. Terlebih. Terkurang. Yang ni lambat sikit lah sebab cikgu tunjuk cara kan. Tapi kita buat cepat dah. Okay, jadi belanja terlebih dipanggil prabayar. Belanja terkurang, belum bayar. Hasil terkurang, belum terima. Hasil terlebih ialah belum terperoleh. Okey, selesai. Okey, jadi pelajar tengok satu-satu. Okey, ini kita nak rekod dalam ASLS. Tapi nak rekod dalam belanja dan hasil macam mana? Dalam belanja dan hasil senang je. Terkurang, tambah. Terlebih, tolak. Tu je. Boleh? Cikgu ulang balik. Terkurang. Apa nak buat terkurang? Tambah. Terlebih, tolak. Itu je simple. Boleh? Okey, jadi pelajar kita buat satu-satu. Yang pertama, belanja am belum bayar. Okey, tandakan mana belanja am. Cari, highlightkan belanja am. Lepas ni belanja am dah tak payah rekod lagi dah. Belanja am. 3,255. Jadi pelajar terus masukkan belanja am ialah belanja. Terus masuk. Terus rekod belanja am. Belanja am. 3,255. Okey, sekarang tadi dia kata apa?
Belum bayar, terkurang. Tambah ke tolak? Terkurang 300. Tambah. Tambah 300. Okay, berapa pelajar dapat? 3,555. 3555. 3555. Bagus. Okey, satu kali rekod. Jadi kena tahu yang mana nak rekod 2 kali. Yang nak rekod 2 kali, yang terkurang tu yang rekod 2 kali. Jadi 300 nak masuk mana? AS ke LS? Tengok kotak tadi. Belanja terkurang. Jadi masuk mana? LS. Betul? Okey, masuk LS. Nak tulis apa dalam LS? Tak payah tengok soalan dah tahu. Sebab apa? Kita tahu yang belakang tu rekod 2 kali. Dalam LS nak tulis apa? Belanja am belum bayar. belum bayar. Minta maaf lah, tulisan cikgu tak cantik lah. Okey, belanja am belum bayar, berapa nilai dia? 300. 300. 300 selesai. Okey, settle? Boleh? Boleh. Boleh Okey, terusnya. Siapa nak tanya, tanya terus bercelah. Jangan risau. Jangan rasa malu-malu. Okey, berikutnya nombor 3. Sewa diterima sebulan. Sebulan 400. Akan diterima setiap hujung bulan. Sebulan 400. Kalau setahun berapa? Kali dengan 12. Berapa dapat? Tolong cikgu. 4,800. 4,800. Ini ialah apa 4,800? Ini yang sebenar. Okey, kita bandingkan dalam imbangan duga. Sewa. Mana sewa? Kredit. Apa maksud kredit? Ini ialah yang sudah terima. Sudah. Jadi soalan ni tersirat. Soalan ni tersembunyi. Soalan ni indirect. Jadi pelajar berapa terlebih atau terkurang? Sudah terima 5,700. Sepatutnya kita terima hanya 4,800. Jadi terlebih ke terkurang? Terlebih. Jadi terlebih ni yang kena rekod 2 kali. Lepas tu cikgu pakai, cikgu highlight kat sini. Berapa terlebih? Berapa beza dia? 900. Berapa ratus? 900. Jadi 900. Yang mana nak rekod 2 kali? 900 yang nak rekod 2 kali. Jadi terlebih nak tambah ke nak tolak? Terlebih. Tolak. Okey, jadi terus masukkan dalam sewa, terus masuk dalam hasil. Sewa diterima. Ingat, sewa diterima. Kenapa mesti tulis diterima? Ingat lagi tak cikgu cakap apa? Kenapa tak nak tulis sewa je? Mesti tulis sewa diterima. Kenapa? Ingat lagi tak? Sebab ada dibayar. Bagus. Faham. Maksudnya ayat awak tu bagus lah. Betul. Sebab ada 2. Betul. Dekat belanja ada, dekat hasil ada. Jadi kena tulis. Okey, berapa dalam imbangan duga? 5,700. Mesti ambil dalam imbangan duga dulu. Tolak terlebih. Berapa tolak terlebih tadi? 900. Okey, berapa dapat? 4,800. Okey, 4,800. Yang mana nak rekod 2 kali? 900. Betul? 900. Okey. Kalau pelajar buat jalan kerja tadi, 400 kali dengan 12. Dapat tak 4,200? 400 kali dengan 12. Dapat tak? 4,800. Dapat. Tapi cikgu khawatir kali kedua pelajar rekod salah. Faham tak? Jadi buat jalan kerja seperti ni selamat. Yang belakang tu yang rekod 2 kali. Jadi 900. Hasil. Tengok kotak. Hasil terlebih. Jadi LS. Betul? Jadi LS nak tulis apa? Hasil belum terperoleh. Tapi hasil tu gantikan dengan apa? Sewa belum terperoleh. Okey, berapa yang belum terperoleh? 900. Jelas tak sekarang? Boleh tak? Boleh. Boleh yang lain Okey, alright. Jadi kalau dah boleh, kita teruskan lagi. Yang ke berikutnya. Okey, yang keempat. Sebut je insurans. Pelajar, cikgu dah bagi tip. Sebut je insurans. Insurans mesti apa? Terlebih ke terkurang? Terlebih. Mesti terlebih. Bagus, mesti terlebih. Jadi pelajar, insurans dia mulai 1 Februari. Automatik setahun kemudian. Dia bayar setahun. Setahun kemudian. Sampai bila belajar? Tolong cikgu. Sampai bila? 31 Januari. Mac. Bukan Mac. 31 Januari tahun 20. Betul tak? 20. Okey, bila akaun kita tutup? 30 Jun. 30 Jun. Betul. Jadi 31 Januari itu dah melepasi daripada tarikh 30 Jun. Okey, berapa bulan terlebih? Daripada 30 Jun 2019. Sampai sini. Terlebih. Daripada tutup akaun sampai sini. Terlebih. Kita dah tahu dah mesti pernah bayar. Berapa bulan terlebih? Tolong cikgu kira. Berapa bulan? 7 bulan. 7. Betul 7. Okey, bulan Jun 30 Jun jangan kira, start bulan 7.
7, 8, 9, 10, 11, 12. Januari 1. Betul tak? 7. Jadi 7. 7 bulan. 7 bulan terlebih. Okey pelajar, boleh tak carikan? Sebulan dia berapa? Sebulan berapa? Boleh cari tak? Insurans, mana insurans? Okey, cikgu tandakan kuning. Lepas ni insurans tak nak rekod lagi. 2640 ni setahun. Boleh tak cari sebulan? 2640 bagi dengan 12. Berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. 220. 220 adalah sebulan. Okey, tadi terlebih berapa bulan? Terlebih 7 bulan. Betul? Okey, 7 bulan. Jadi berapa nilai prabayar? Berapa nilai terlebih? Tolong cikgu. 1540. 1 540. 1540. Okey, sekarang siapa nak tanya? Siapa nak tanya? 1540. Okey, siapa nak tanya? Faham tak yang cikgu kira ni? 220 kali dengan 7 bulan. Faham tak? Siapa nak tanya-tanya? Boleh tak? Clear tak? Okey, boleh? Okey, kalau dah boleh terus. Jadi yang nak rekod 2 kali yang mana? Yang prabayar yang kita rekod 2 kali. Betul? Terus masuk dalam belanja nak tulis apa? Insurans. Insurans. Okey, berapa nilai insurans dalam imbangan duga tadi? 2640. Asalnya 2640. Okey, 2640 tolak sebab terlebih. Berapa terlebih tadi? 1540. Betul tak? Betul. Okey, tolak kan? Berapa dapat? Berapa dapat jawapan sebenar? Insurans yang mesti kita bayar? 1100. 1100. Okey. Sekali lagi, insurans adalah belanja. Belanja terlebih. AS ke LS? Belanja terlebih. AS ke LS? AS. AS. Okey, AS bagus. Nak tulis apa dalam AS? Insurans prabayar. Yes, bagus. Insurans prabayar. Berapa nilai prabayar? 1540. Bagus, 1540. Selesai. Habis maklumat tambahan yang keempat. Okey, sampai sini boleh follow tak? Nampak tak? Belanja dan hasil sangat penting. Lepas tu cikgu variasikan soalan. Banyak soalan. Okey? Alright, selesai. Okey, tak faham tanya Tak faham tanya. Okey, berikutnya. Nombor 5. Apa cerita nombor 5? Hutang 300 dihapus kira sebagai hutang lapuk. Sebut je hutang lapuk. Apa tadi? Trik dia hutang lapuk. Respon sikit. Hutang lapuk. Hutang lapuk bertambah, Ya, betul. ABT berkurang. Okey, bagus. Sekali lagi. Sebut. Sekali lagi. Apa dia? Hutang lapuk bertambah, Hutang lapuk bertambah. Satu lagi. ABT berkurang. Okey, bagus. Terima kasih. Jadi pelajar terus buatlah. Hutang lapuk. Okey, cari hutang lapuk sebelum ni. Ada tak hutang lapuk sebelum ni? Ada tak? Kau tengok. Hutang lapuk ada. Berapa hutang lapuk sebelum ni? 985. Sekarang tambah dengan hutang lapuk baru 300. Jadi, okey, masukkan dalam belanja hutang lapuk. Berapa tadi nilai dia dalam imbangan duga? 985. 985 Tambah 300. 300. Okey, berapa nilai dia? 1285. 1285. Okey, yang mana nak rekod 2 kali? 985, 300, 1285. 300. 300. Bagus, 300. Okey, 300. Sekali lagi. Nak masuk mana? Apa kesan dia? Hutang lapuk bertambah, satu lagi? ABT berkurang. Oh, bagus. ABT berkurang. Berapa nilai ABT yang asal? Cuba tengok asal. ABT. Cari ABT. ABT dah ada. Cikgu tandakan warna kuning. Yang warna kuning cikgu dah tandakan ni. Jadi dah tak payah rekod lagi dah. 12,300. Okey, 12,300. Tolak dengan berapa tadi? 300. Betul. Berapa nilai dia? 12,000. 12,000. Okey. Selesai. Habis maklumat tambahan yang ke berapa tadi? Maklumat tambahan yang kelima. Berapa markah yang kelima dah? 10 markah. Macam ni 10 markah dah pelajar buat. Nampak tak? Kalau tak, pelajar masih conteng-conteng lagi ni. Lambat pelajar buat. Dah dapat 10 markah. Okey. Alright. Okey pelajar, sampai 5 maklumat tambahan ni boleh ikut ke tak boleh? Boleh. Boleh cikgu. Boleh Okey, habis satu-satu Okey, habis yang ke-6. Sebut je peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu nak selamat terus buat garisan lah tentang kita. Okey, berapa dalam imbangan duga ID? Ingat lagi tak dalam imbangan duga berapa nilai dia? Tolong cikgu cari. Peruntukan hutang ragu. Mana peruntukan hutang ragu ada? 540. Jadi kita terus buat 540. Okey,
dalam yang ujung, yang baru. ABT kali peratus. Baru belajar tadi. Mana ABT? ABT kita bukan yang ini. ABT kita dalam maklumat tambahan. Berapa dalam jawapan kita? 12,000. 12,000. 12,000 kali dengan berapa peratus? 5%. Okey, tolong cikgu dapatkan jawapan. Berapa dapat? 600. Berapa ratus? 600. 600 akan rekod dekat mana? AS. Akan rekod dekat AS. Okey, sekarang berlaku pertambahan ke pengurangan? Pertambahan. Pertambahan masuk belanja. Berapa nak masuk belanja? 540 pergi 600. Berapa nilai dia? 60. Bagus, 60. Jadi 2 kali rekod. Mana nak 2 kali rekod? Satu dalam belanja 60. Sekali lagi dalam AS 600. Boleh? Sekejap, boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Okey, jadi kita terus Boleh, masukkan dalam belanja. Nak tulis apa dalam belanja tadi? Kita baru belajar. Pertambahan ragu. peruntukan hutang ragu. Apa nilai dia? 60. Macam mana dapat 60 tadi? Tolong cikgu. Bantu cikgu macam mana dapat 60? 600 tolak 540. Okey, bagus. Okey, 600 tolak 540. Selesai. Sekali lagi, masukkan peruntukan taragu. Dah ada dah. Cikgu dah tulis siap dah. ABT tolak peruntukan taragu. Tak payah tulis lagi dah. Jadi berapa nilai dia? 600. Betul tak? 600. Betul. Okey, macam mana dapat 600 tadi? 12,000 kali dengan 5%. 500. Okey, dapat 600. Okey, jadi tolakkan. 12,000 tolak 600 berapa dapat? 11,400. Betul tak? Cikgu kira. Betul tak? 11,400. Cikgu congak je tu. Betul. Okey, betul. Okey. Okey, semua boleh dalam radar lagi tak ni? Ada cikgu. Boleh. Ada. Okey, alhamdulillah okey pelajar. Sebenarnya memang ni lah, ini cabaran dia lah pelajar Ini cabaran. Jadi pelajar jangan jadikan dia satu masalah atau satu isu lah, tak nak Jadikan apa jadi cabaran, dia akan jadi kita akan semangat. Jadi kalau dia jadikan masalah, pelajar akan down. Pelajar jangan jadikan. Jadi jadikan cabaran. Okey, berikutnya. Okey, yang ke-6 ke-7. Yang ke-7. Jualan tunai 580 yang digunakan untuk membayar sewa rumah kediaman, perkara ini belum direkodkan. Ni mencabar ni soalan ni kebat ni. Okey. Jadi pelajar kena bayangkan. Jualan tunai 850 telah digunakan untuk membayar sewa kediaman pemilik. Ni apa maksudnya pelajar? Untuk kegunaan pemilik ni apa maksudnya? Ambilan bertambah. Yes, 650. bagus. Ambilan akan bertambah. Okey, ambilan bertambah. Okey, satu lagi. Apa dia? Jualan lah. Jualan akan Jualan bertambah. tunai. Jualan tunai. Jualan ni akan bertambah. Jualan bertambah ke jualan berkurang rasanya? Jualan bertambah ke jualan kurang? Berkurang. Okey, pelajar. Kita lihat di sini. Okey. Ambilan confirm betul. Okey, jadi pelajar ambilan. Mana ambilan kita? Ambilan kita tambah. Ambilan kita nak tambah berapa ribu? 850. Okey, bila tambah, kat jumlah sini akan bertambah 850. Betul pelajar? Betul tak? Betul tak? Betul? Betul cikgu. Betul. Okey. Sekali lagi. Jualan. Ini jualan. Jualan kita nak tolak 850. Jadi tolak jumlah kat bawah pun akan berkurang 850. Bila kita tolak, imbang tak? Tak. Tak. Dia tentulah jawapan kita kat jualan sana. Jadi jualan nak kena apa? Tambah. Tambah imbang tak? Okey. Okey, cikgu terangkan lebih detail sikit. Okey, kenapa jadi macam ni? Ramai pelajar salah tau pelajar. Awak bukan orang pertama yang jawapan salah. Awak orang ke 6,544 yang salah. Pelajar cikgu selalu keluarkan soalan ni dalam cikgunya bengkel-bengkel cikgu selalu uji pelajar ini. Okey pelajar Jadi pelajar macam ni tau pelajar. Situasi dia. Sebut asalnya ialah jualan. Dia jual secara tunai. Bila jual secara tunai dia dapat duit lah. Satu, jualan itu sendiri, jualan akan bertambah. Satu lagi apa? Tunai akan bertambah. Duit akan bertambah. Betul? Ya, okey. Sekarang belajar duit tu tak masuk dalam kedai. Duit tu tak masuk dalam simpanan kita, tak masuk. Kenapa? Sebab duit ni belajar dah digunakan untuk apa? Bayar sewa rumah kediaman. Sewa rumah tadi. Rumah sendiri. Ini dipanggil sebagai apa? Ambilan. Okey, jualan tadi dah berlaku tak jualan? Jualan dah berlaku tak? Jualan dah berlaku tak?
Tapi tunai bertambah tak? Tunai tak bertambah. Jadi tunai tadi digantikan dengan apa? Ambil. Dia bukan ambil jualan, dia ambil duit hasil jualan. Jualan itu tetap berlaku. Okey, faham? Boleh? Boleh cikgu. Okey, alright. Okey, jadi kita teruskan. Jadi jawapan kita apa? Jualan bertambah. Berapa jualan? Tengok angka jualan. Berapa nilai jualan? Jualan lepas ni tak nak masuk lagi jualan. Jualan kita ialah 158625. Pelajar tolong belajar. Cikgu tak ingat ni nombor dia. Jualan kita berapa? 158,625. 158,625 campur 825. 850. Betul? 850. Okey, berapa nilai jualan? Tolong cikgu. 159,475. 475. 159, 475. Okey, ini kesan dia. Okey, jadi yang mana nak rekod 2 kali? Yang nak rekod 2 kali 850 lah. Betul. Apa kesan satu lagi? Ambilan bertambah. Berapa ambilan? Tolong cikgu cari ambilan kat atas. Berapa ambilan? Ada tak ambilan kat atas? Ambilan. Cikgu kena highlight kan sebab kita lepas ni tak nak rekod lagi ambilan. Berapa ambilan? Ada tak ambilan? Ada. Ada 1,500. 1,500. Okey, ambilan asalnya 1,500. Okey, campur berapa? 850. Okey, berapa dapat? Tolong cikgu. 2350. 2350. Okey, selesai. 2350. Selesai. Okey, selesai. Okey, alright. Habis. Okey, boleh ikut tak? Boleh. Boleh? Okey, boleh. Okey, cikgu teruskan Cikgu teruskan. Okey, dah habis. Berikutnya. Yang berikutnya. Okey, walaupun maklumat taman dia tak cukup 10, tapi pelajar, dalam maklumat taman yang ke-9 ni, maklumat taman yang ke-8 ni pelajar, susut nilai dia ada 2. Nampak? Ada 2 betulan. Jadi, sini 2 markah jadi berapa? 4 markah dekat sini, betul? Jadi pelajar 1-1. Lengkapan 10% tahun kaedah bagi berkurangan. Okey, pelajar, sebut je pelajar, susut nilai, tak payah sebut lain lah. Mesti rekod dekat belanja, tulis susut nilai. Yang kedua, rekod kat mana? Dekat ABS, tulis apa? Susut nilai terkumpul. 2 kali rekod. Jadi tak payah conteng kat sini lah. Terus conteng dalam belanja je. Okey, lengkapan. Cari lengkapan. Berapa nilai lengkapan? Lengkapan. 13,000. Okey, kaedah baki berkurangan. Tolak susut nilai terkumpul. Lengkapan. Ada. Susut nilai terkumpul lengkapan ada 3,900. Okey, tolakkan kali dengan berapa? 10%. Okey, tolakkan terus 13,000 tolak 3,900 kali 10%. Berapa pelajar dapat? 910. 910. Okey, terus masukkan dalam belanja. Belanja terus. Tulis apa? Susut nilai lengkapan. Bukan susut nilai terkumpul susut nilai lengkapan. Buat jalan kerja. Kotak kan. Sebab kaedah baki berkurangan. Lengkapan tadi berapa ribu? 13,000. Buatkan jalan kerja dekat sini. 13,000. Tolak susut nilai terkumpul. Berapa susut nilai terkumpul? 3,900. Okey, tutup kurungan kali berapa peratus? 10% Betul? Betul cikgu. Okey, berapa dapat? Tolong cikgu. 910. 910. Okey, selesai. Dan ini adalah susut nilai yang baru tahun ini. Okey, alright. Seterusnya, masuk dalam ABS. Nak tulis apa dalam ABS? Jangan tulis susut nilai terkumpul pula. Tulis lengkapan. Susut nilai terkumpul dah dekat sini. Okey, lengkapan. Berapa nilai kos dia? 13,000. Tolak susut nilai terkumpul lengkapan. Susut nilai terkumpul, cikgu buat jalan kerja kat sini. Apa formula jalan kerja dia? Susut nilai yang lama campur yang baru. Yang lama adalah dalam imbangan duga. Berapa yang lama? Susut nilai terkumpul yang lama dalam imbangan duga. 3,900. 3,900. Bagus, 3,900. Tambah susut nilai yang baru. Berapa yang baru tadi? 910. 910. Okey, berapa dapat nilai dia? Tolong cikgu. 4,810. 4,810. 4,810. Jadi tolakkan bracket. Berapa dapat? Tolong cikgu. Berapa nilai buku? 8,190. Okey, bagus. Tahniah. Okey, ini susut nilai pelajar. Pelajar yang lemah susut nilai, tengok balik latihan yang cikgu uji tu, yang sebelum ni. Direct. Okey, habis. Okey, dah habis belum? Dah cikgu berikutnya. Okey, kenderaan 20% atas kos. Senang, 20% atas kos. Jadi terus kenderaan, terus kali dengan peratus. Kenderaan
Berapa nilai kenderaan? 40,000. Terus kali 20%. Berapa dapat? Tolong cikgu kira sekali lalu. 8,000. 8,000. Jadi susun nilai terkumpul nanti. Jangan lupa dalam PKK, susun nilai terkumpul yang lama 5,800. Campur yang baru 8,000 tadi pelajar kira. Alright? Okay. Jadi terus masukkan dekat sini. Dalam belanja. Nak tulis apa? Susut nilai kenderaan. Susun nilai kenderaan. Okay. Berapa ribu tadi asalnya? Cikgu lupa. 40,000. Kali dengan berapa? 20%. Okey, berapa dapat? 8,000. Jadi yang mana nak rekod 2 kali? 8,000 lah rekod 2 kali. Okey, 8,000. Sekali lagi, masukkan dekat ABS. Nak tulis apa? Kenderaan. Okey, berapa ribu kenderaan tadi? 40,000. Kos. Susut nilai terkumpul. Lama campur yang baru. Yang lamanya berapa yang lama? Ada tak yang lama? Ada. 5,800 Betul tak? 5,800. Betul. Okay, 5,800 campur berapa? 8,000. Campur 8,000. Bagus. 8,000 yang rekod 2 kali tadi. Okey, berapa nilai dia? Tolong cikgu campurkan. 13,800. 3,000. 13,800. 800. Okey, tolakkan. Berapa dapat? 40,000 tolak 13,800. Tolong cikgu dapat. Berapa dapat? 26,200. 26,200. Okey, terima kasih. 26,200. Selesai. Okey, faham tak? Nampak tak relate yang kita belajar sebelum ni? Sebelum ni kita belajar yang berfokus. Belajar kita cikgu buat asingkan soalan-soalan dia kan? Nampak? Okey, terjemah. Okey, habis. Last. Okey, boleh ni? Okey, terus last. Apa last? Pinjaman. Sebut pinjaman. Pinjaman macam tadi. Pinjaman bank berjumlah 30,000 telah dibuat dengan Bank Sejahtera pada 1 Julai 2018. 1 Julai 2018 ni bila? Tahun lepas lah pelajar. Kita punya account 30 Jun 2019. Jadi pelajar kena tahulah. Perakaunan dia memang setahun. Perakaunan dia berapa lama setahun? Sebab dia berakhir 30 Jun 2019. Jadi bila dia mula agaknya? Dia mula. Akaun dia berakhir kat sini. Berapa mula dia bila? Bila dia mula? 1 Julai 1 Julai 2018. Okey, maksudnya dia buat pinjaman pada awal tahun. Betul pelajar? Berapa nilai dia? 30,000. Okey, pelajar tengok dalam imbangan duga. Berapa pinjaman? Cari pinjaman. Ada tak pinjaman? Ada. Berapa pinjaman? 25,000. Jadi pelajar pinjaman asal dia 30,000. Pelajar, yang tinggal sekarang pinjaman yang sekarang tinggal berapa ribu? 25,000. Maksudnya apa? Kenapa telah berkurang? Sudah bayar. Berapa sudah bayar? 5,000. Sudah bayar 5,000. Berapa lama dah bayar ni? 1 Julai. 1 Julai dia start, dah bayar sampai 30 Jun. Berapa lama tu? Setahun. Setahun dia dah bayar berapa ribu? Setahun. 5,000. 5,000. Jadi pelajar, 25,000 ni kita boleh masukkan 2 tempat. Satu dalam LS, satu dalam LBS. Betul? Okey, LS untuk apa? Tahun depan. Tahun depan apa? Yang berakhir tahun 2020. Yang berikutnya apa? Yang akan bayar 2021 sampailah selesai. Sampai selesai. Alright, jadi pelajar pinjaman 25,000. Jadi pelajar 25,000 terus masuk mana? LS. Pinjaman. Okay, pelajar, berapa ribu dia bayar setahun? 5,000. 5,000. Okey, setahun 5,000. Berapa yang nak masuk dalam LBS? Macam jalan kerja dia yang senang? Dalam imbangan duga berapa ribu? Dalam imbangan duga tadi? 25,000. Daripada 25,000 dah bayar untuk LS. Berapa dah bayar? Tolak saja 5,000. Okey, berapa yang tinggal? 20,000. 20,000 automatik masuk LBS. Boleh belajar? Jadi yang rekod 2 kali yang 5,000 ni yang kena hati-hati. Tolak 5,000. Okey, habis. Jadi habis. Dah habis pelajar maklumat teman. 20 markah dalam tangan kalau pelajar boleh buat macam ni. Okay, yang selesainya apa? Yang tak highlight tu yang kita akan rekod. Satu persatu. Boleh tak? Pelajar sebutkan Pelajar sebutkan daripada atas. Cikgu terus masukkan. Boleh tak? Cikgu tak nampak soalan ni. Kalau tak lambat cikgu hati-hati ni. Sampai ni sekarang ni mata cikgu dah rapun pelajar. Tengok komputer lama sangat ni mata cikgu sekarang dah rabun dah.
Lepas tu cikgu selalu pening kepala ni sebab cikgu tengok komputer tak apa lama. Jadi pelajar kena bantu cikgu Okey, inventory awal. Berapa ribu inventory awal? Tolong cikgu. 27. Jadi cikgu pakai pen. Okey. Pelajar dalam peksa tak payah pakai 2 pen. Ni cikgu nak tunjukkan je Cikgu nak tunjukkan. 27 berapa? 650. 650. Okey, butiran yang berikutnya yang kedua. Apa lagi yang cikgu tak highlight tadi? Belian. Okey, masuk belian. Tolong cikgu nilai belian berapa? 103 250. 250. Okey, 103 250. Habis. Okey, lepas belian berapa? Belian habis pulangan. Pulangan ada 2. 2530 ialah pulangan apa? 2530 Jualan. pulangan jualan. 2530 pulangan jualan. Okey, pulangan belian berapa? Sebelah kredit 3480. 34 3480. 80. Okey, kita tinggalkan. Okey, 3480. Biar dulu. Kita rekod dulu. Lepas tu pentingnya buat tapak seperti tadi, senang. Okey, habis angkutan masuk. Belanja belian 315 terus masuk sini. Angkutan masuk selepas belian bersih. Angkutan masuk. Apa nilai dia? 315. Selesai. Okey, apa lagi lepas angkutan masuk? Tengok lagi yang cikgu highlight. Commission kredit. Commission diterima hasil. Berapa nilai dia? 4650. 4650. Okey, 4650. Habis, selesai. Okey, ada lagi tak? Lepas komisen diterima, habis gaji. Belanja. Gaji masuk belanja. Berapa ribu gaji? Tolong cikgu. 10,500. 10,500. Okey, right. 10,500. Okey. Lagi lepas gaji, apa lagi gaji? Faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman ialah apa? Belanja. Faedah atas pinjaman. Belanja. Terus masukkan. Faedah atas pinjaman. Berapa ribu? Tolong cikgu. 2020. 2020. Okey, habis. Faedah atas pinjaman. Okey, lagi. Tengok apa lagi? Faedah atas pinjaman dah ada. Gaji dah. Bank. Bank ialah AS. Debit. Okey, bank ialah AS. Okey, bank. Berapa ribu? Tolong cikgu. 18430. 4. 430. 430. Okey, habis. Okey, bank dah selesai. Okey, apa lagi? Lepas bank account belum bayar. 17,680. Jadi dah ada. 17 account belum bayar dah ada. Tak payah rekod. 17,680. Betul? Betul cikgu. Betul. Okey, habis. ABB dah habis. Okey, lagi berikutnya. Modal 65,000. Modal awal 65,000. Terus letak atas. 65,000 modal awal. Okey, habis. Okey, apa lagi? Ada kat situ? Modal premis. Okey, premis tak ada susun nilai. Terus masuk je premis. Berapa ribu premis? 52,000. Okey, 52,000 tak ada susun nilai. Jadi terus masukkan 52,000. Okey, habis. Okey, ada lagi tak? Habis. Tak ada. Semua kita dah rekod. Dah rekod barulah kita buat jalan proses pengiraan. Jadi proses pengiraan cikgu akan buat besarkan. Cikgu akan buat satu-satulah pelajar. Terus tolong cikgu tolak. Jualan tolak pulangan jualan. Berapa pelajar dapat? Jualan tolak pulangan jualan. 156. Sekejap. Berapa? 1 5 6 945. 945. 1 5 6 945. Okey, dapat. Okey, habis. Sambung berikutnya. Inventory awal biarkan dulu. Belian tolak pulangan belian. Berapa dapat? Belian tolak pulangan belian. Okey, tolong cikgu buatkan. Berapa dapat? Silakan sama-sama. 9770. 97 99770. Betul tak? Betul cikgu. Okey, 99770. Alamak, kosong cikgu macam 6 tak. Okey, kosong. Alright. Tambah 315. Yang lain semua tak ada. Tambah 315. Okey, belajar dapatkan kos belian. Berapa dapat kos belian? Tolong cikgu. Berapa dapat kos belian? 1000. 85. Betul? 03 kali. Kosong 3 kali. 85. Okey, 100085. Okey, habis. Okey, tambahkan dengan inventory awal. Tambahkan dengan inventory awal. Cikgu garis bawah dia. Okey, berapa dapat? Tambahkan dengan atas. Berapa dapat?
Kirakan 127735. Betul tak? 127735. Betul tak? Double confirm? 127735. Okey, alright. Tolak inventory akhir 22,000. Tolakkan inventory akhir. Berapa dapat? Tolong cikgu. Berapa dapat? 105735. 735. 105735. Okey, sekarang tolakkan. Jualan bersih tolak dengan kos jualan. Berapa pelajar dapat? Untung atau rugi? Dapatkan. Berapa dapat? Lima satu dua satu kosong. 51210. Okey, selesai. Positif. Jadi ini adalah apa? Untung kasar. Untung kasar. Okey, untung kasar. Habis untung kasar. Tambahkan hasil. Tambahkan hasil. Okey, 2 je hasil. Okey, tambahkan. Berapa dapat? Hasil memang tak banyak. Lepas tu cikgu kata soal selang 5 dah banyak sangat dah tu. Berapa dapat? Tolong cikgu. 9450. Okey, 9450. Okey, habis. Tambahkan dengan untung kasar. Terus tambah dengan untung kasar. Berapa pelajar dapat? 60660. 60660. Okey, selesai. Okey, belanja. Tambahkan semua belanja. Okey, berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. Tambahkan semua belanja. 27 430. 27 430. Okey, double confirm? Seorang double confirm? Betul tak? Betul cikgu. Betul. Okey, alright. Sekarang tolakkan. Tolakkan nak bracket pun boleh, tak bracket pun tak apa. Kalau nak bracket, bracket lah. Okey, tolakkan. Berapa pelajar dapat? 60660 tolak 27430. Berapa pelajar dapat? 33230. 33230. Ini jawapan positif. Positif bila apa? Untung. Untung bersih. Untung bersih. Bagus. Untung bersih. Tuliskan untung bersih. Okey, selesai. Jadi untung bersih ni pindahkan dekat equity milik. Tambah untung bersih. Berapa untung bersih? 33230. Okey, selesai. Okey. Alright, habis dekat sini PKK perdagangan untung rugi dah selesai. Kita lengkapkan PKK pula. Okey, PKK nanti pelajar jangan lupa letakkan tajuk. Boleh pelajar cikgu lupa pula tadi satu. Okey pelajar, terusnya. Terus masukkan. Berapakah jumlah nilai buku ketiga-tiga aset? Tolong cikgu. 8690. 8 390. 390. Okey, habis. Okey, seterusnya aset semasa. Jumlahkan aset semasa. Berapa dapat aset semasa? Jumlahkan. Berapa dapat? 53370. 53 370. 370. 53370. Okey, kalau jawapan pelajar tak sama, pelajar respon Okey, habis liability semasa. Okey, liability semasa. Okey, tambahkan liability semasa semua. Berapa pelajar dapat? 23880. 23880. 23880. Okey, alright. Sekarang tolakkan dapat apa? AS tolak dengan LS dapat apa? Ingat lagi tak? Modal kerja. Yes, modal kerja. Okey, tuliskan modal kerja. AS tolak dengan LS. Okey, berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. AS tolak LS. 29490. Semula 29490. 490. Double confirm? Seorang? Betul cikgu. Betul. Okey, alright. Dapat. Okey, sekarang terus jumlahkan. Okey, dapatkan imbangan yang pertama. Peringkat yang pertama imbangan. Okey, berapa imbangan dia? Kita tengok kat situ.
Berapa jumlahkan? ABS tambah dengan modal kerja. Berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. 86390 tambah 29490. Berapa dapat? 115 880. 880. Okey, kita tengok. Okey, modal awal 65,000 tambah dengan 33230. Berapa dapat? Tolong cikgu tambahkan. Berapa? 98230. Dapat tak? 98230. Ni Puja dapat. Okey, tolak dengan ambilan. Okey, berapa dapat ambilan? Dapatkan modal akhir. Jangan lupa modal akhir ni mesti tulis. Modal akhir, jangan lupa. Dia ada word ke situ. Okey, tolakkan. Berapa dapat? Tolong cikgu. 95880. Okey, 95880. Okey, habis. Tambah dengan 20,000. Berapa dapat? Imbang tak? 115,880. Okey, imbang tak? Imbang. Imbang. Kenapa imbang pula ni? Baru buat sekali dah imbang. Kenapa imbang? Cikgu tak ada jawapan. Cikgu memang tak ada jawapan. Cikgu akan buat jawapan sama-sama dengan pelajar. Imbang. Kenapa? Sebab kita guna konsep yang betul. Okey, pelajar. Faham tak? Boleh ikut tak? Boleh cikgu. Kurang 1 jam kita dah selesai. Kurang 1 jam. Itu siap penerangan. Kalau kita buat saja terus menerus tak ada penerangan, dah siap awal lah. Pelajar. Pelajar Jadi pelajar kita tak payah semak lagi apa yang tertinggal. Tak payah. Sebab apa? Kita buat dengan teliti. Kita dah jimat masa untuk semak butiran-butiran yang tertinggal. Tak ada tertinggal dah. Kita dah cek sekali lalu dah betul. Okey, boleh buat tak? Cuba buat dah. Ini latihan yang pelajar kena buat macam cikgu buat. Cikgu rasa cikgu dah tunjuk cara ni pun dah banyak kali dah dengan awak ni. Betul tak? Daripada soalan serendah-rendah soalan, setinggi-tinggi soalan. Okey pelajar. Pelajar faham tak konsep yang cikgu ajar ni? Boleh tak? Pelajar boleh ikut tak? Faham cikgu. Boleh. Okey. Pelajar, sebagai kerja rumah minggu ni, cuba buat ni boleh? Nombor 2 ni. Boleh tak? Nanti buat tolonglah share jawapan. Yang terkewangan 2, tolong share jawapan. Tak faham nanti PM cikgu. Boleh? Penyata kewangan. Boleh cikgu. Okey? Alright. Jadi habis. Dah khatam dah kita punya ulang kaji yang pertama lah. Pelajar dah periksa ke belum? Belum kan? Lagi 2 minggu. Lagi 2 minggu 2 minggu dah nak habis sekolah lah. Minggu depan subjek teras, lagi 1 minggu tu subjek elektif. Okey. Jadi pelajar nanti pelajar ada satu peperiksaan tau. Dia panggil pentaksiran secara standard. Pelajar kena jawab soalan ini dalam masa 1 jam 30 minit. Itu akan dilaksanakan di sekolah lah. Cuma jadualnya tak disetarakan lah. Jadi pelajar ikut bergantung sekolah. Pelajar kena buat juga soalan 1 jam setengah. Satu lagi soalan yang perlu dibuat oleh sekolah. Sama ada tahun ini ataupun tahun depan ikut pada sekolah lah nanti. Okey? Alright. Jadi markah yang peperiksaan nanti itu yang akan dibawa untuk perancangan awal untuk awak punya TOB ya. Ada untuk tingkatan 5. Okey, boleh pelajar? Boleh cikgu. Boleh. Okey, alhamdulillah. Terima kasih yang join kelas pada hari ini. Jadi pelajar diharapkanlah nanti pelajar bulan Disember pun adalah awak ni semua ada ni. Jangan cikgu mengajar seorang-seorang pula nanti. Okey. Jadi pelajar kita akan rancang lah sama-sama insya-Allah. Semoga bermanfaat. Jadi pelajar yang nak periksa nanti minggu depan ke 2 minggu lagi, bulak lah semua. Jadi buktikanlah pada parent-parent awak ni, parent awak dah keluarkan duit, dah bayar dan sebagainya. Semoga berhasil. InsyaAllah. Okey. Jadi pelajar itu saja untuk hari ini. Nanti macam biasa cikgu akan bagi recording. Pelajar yang terlepas pandang, pelajar boleh lihat. Okey pelajar, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Terima kasih. Sama-sama.